Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Hajarah binti Muharram dari SK Bangingot Lahad Datus Sabah. Hari ini saya akan buat perkongsian manual penggunaan bahan PDP tasmid iaitu ASKIR. Apa dia ASKIR? ASKIR adalah akronim daripada asas qiraah, iaitu asas membaca dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Seterusnya, langkah pertama yang kita gunakan dalam ASKIR ni, bagaimana ASKIR ini digunakan? Pertama sekali, guru hendaklah menerangkan. Dalam kad ASKIR itu terbahagi kepada beberapa bahagian kumpulan. Seperti yang tertera di sini, kumpulan 1, nombor 1 mewakili kumpulan 1, 2 dan 3. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nombor 1? Nombor 1 bermaksud huruf hijaiyah yang berbaris tetapi di dalam kumpulan huruf tunggal. Okey. Huruf tunggal ini bermaksud adalah kumpulan huruf yang bukan, kumpulan huruf yang ini bukan dari kumpulan dari huruf yang bacaan tebal dan bertitik. Kita bahagikan begitu. Kemudian kotak yang kedua pada nombor kedua iaitu huruf hijaiyah yang berbaris namun di dalam kumpulan yang seakan-akan apabila kita baca seakan-akan bunyi O. Maknanya kumpulan huruf ini adalah kumpulan huruf yang dibaca tebal. Okey, ini adalah murid, guru perlu menerangkan kepada murid cara bacaan dengan sebenarnya. Dengan menunjukkan secara talaki makhraj huruf yang sebenar. Okey. Pada kumpulan yang ketiga pula iaitu kumpulan huruf hijaiyah yang berbaris di dalam kumpulan huruf yang bertitik. Okey ya. Maknanya apabila murid melihat kumpulan huruf yang bertitik itu, walaupun dia tidak mengenali huruf yang bertitik itu, tetapi apabila dia merujuk kepada kumpulan ataupun kad nombor 3 ini, maka murid boleh tahu apakah yang dimaksudkan dengan huruf tersebut. Okey, maknanya kita sudah tahu di dalam kad ini mempunyai 3 komponen kumpulan mengikut kepada tajuk-tajuk yang ditentukan. Okey, baiklah kita terus kepada langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, guru menerangkan kepada murid. Kepada murid, apa dia fungsi pada setiap kotak di atas. Pada setiap kotak di atas, nombor 1 sehingga 7. Contoh di sini adalah kad nombor 3 Satu daripada 3 kumpulan huruf, iaitu kumpulan huruf bertitik. Fungsi di kotak, kotak 1 sehingga 7. Apakah yang dimaksudkan? Hijaiyah, bunyi asas, huruf tengah, huruf akhir, huruf rumi dan baris. Kita lihat di sini, huruf hijaiyah ini adalah kumpulan huruf yang bertitik. Pada kumpulan huruf ini, semua huruf yang bertitik, guru akan mengajar murid membaca huruf yang sebenar. Asas ba, ta, sa. Okey, di sini saya ingin tunjukkan ada kesilapan sedikit. Untuk sa, kita buat CTHS sa. Okey, dan ruminya adalah kita gunakan SA. Sebab bila kita ingin transliterasikan, kita gunakan huruf yang mudah untuk murid bunyikan. Tetapi apabila kita mengajar, kita kena mengajar cara yang sebenar, makhraj yang sebenar, bagaimana huruf sa itu disebut. Ini hanya untuk kepada sebagai asas langkah asas kepada murid-murid untuk mengenali bacaan Iqra ataupun modul Itqan yang kita gunakan. Okey, baik. Kita lihat penerangan dia. Okey. Pada langkah ini kita terangkan nombor 1 huruf hijaiyah tadi, iaitu guru membimbing, macam saya katakan tadi bagaimana guru membimbing membaca ba, ta, sa, sa.
bacaan dengan jelas. Okey, dan seterusnya. Kemudian kotak nombor 2 iaitu bunyi asas ya. Yang tadi itu, okey, maksud bunyi asas itu bermakna apabila apa huruf sahaja yang bertanda mati, huruf itu kembali kepada transliterasinya kepada huruf alfabet, iaitu rujuk kepada huruf Rumi. Sebagai contoh yang ini ya, kita jumpa perkataan Arnabun. Okey, macam mana murid membaca huruf terjemahkan huruf Ra ini? Okey, huruf Ra barisnya berbaris mati. Tapi dalam transliterasi dia tidak ada mati bunyi, baris mati itu berbunyi. Jadi bila kita terjemahkan dia, maka kita terus kembali kepada huruf asas dia dalam padanan dengan Rumi, iaitu Ra sama dengan R. Okey ya. Okey, perhatian. Tiada transliterasi bunyi berlaku pada huruf alif, ain dan hamzah. Ya, sebab kalau alif dia tetap baris atas, baris bawah i u, a i u, a i u. Okey ya. Pada kotak nombor 3, 4 dan 5, di mana kotak ini menerangkan bentuk dan kedudukan huruf. Ya, bentuk dan kedudukan huruf itu sama ada di awal, di tengah maupun di akhir. Okey. Dan kotak ke-6 iaitu menerangkan tentang terjemahan huruf hijaiyah tadi kepada padanan huruf alfabet. Dan akhir sekali pada kotak yang ke-7 menerangkan tentang bunyi baris yang terdapat pada kotak nombor 7. Okey, seterusnya langkah ke-4. Okey, apakah dia rumus? Ya. Bila kita ingin menggunakan kad askeri ini, kita akan secara ringkas ataupun rumusnya untuk memudahkan cara kita menggunakannya, iaitu kita kena ingat rumus ya, formula hirubak. Maknanya kita kena kenal pasti huruf hijaiyah tu dulu. Okey, apabila kita dapat perkataan hijaiyah dulu, kemudian kita kenal pasti huruf tu, sama ada huruf tu secara asalnya ataupun huruf itu bersambung. Maknanya kita tengok dulu huruf itu tersebut. Seterusnya kita cari padanan huruf itu, padanan kepada Rumi dia, dan seterusnya kita padankan pula kepada bunyi baris, ya, terjemahan kepada bunyi baris. Baiklah, rakan-rakan guru dan para muslimin muslimat di luar sana, saya akan tunjukkan bagaimana konsep hirubah itu berlaku ya. Okey, kita lihat pada perkataan malun. Okey, apabila murid terjumpa kepada perkataan seperti ini ya, perkataan yang bersambung, bentuk yang bersambung. Okey, ini murid akan cari murid akan cari kumpulan huruf tu. Sememangnya huruf ini bukanlah huruf bertitik, maka murid tidak akan merujuk kepada kad nombor 3. Mungkin murid akan merujuk kad nombor 1 dan 2. Itu untuk menjimatkan masa murid ya. Kemudian setelah merujuk kepada kad nombor 2, okey. Tetapi sebelum itu dia akan melihat pada kedudukan huruf ini. Huruf ini berada di awal, maka dia akan mencari kotak warna kuning. Ya, sama ada di kad nombor 2 ke, kad nombor 3 ke dan nombor 1. Okey, kemudian apabila dia tidak terjumpa di kad nombor 2, maka murid akan merujuk kad nombor 1 dan lihat pada kotak berwarna kuning sebab dia tahu kedudukan huruf ini adalah di awal. Okey, dia akan merujuk daripada awal hingga ke bawah. Okey, sebagai contoh di sini, dia terjumpa bentuk. Okey, bagi murid yang tidak kenal huruf dan tidak tahu apakah huruf ini, dia akan merujuk. Bentuk apakah ini huruf kepada konsep hijaiyah semula. Maka apabila dia lihat konsep kotak hijaiyah, huruf ini berbunyi mim. Huruf ini berbunyi mim. Kemudian mim ini akan dipadankan dengan konsep yang kedua, iaitu Rumi, padankan kepada huruf M. Dan konsep yang ketiga, baris, padankan kepada baris. Baris di atas ini, maka ia akan merujuk kepada sifir nombor 1, iaitu A. MA, padanan MA berbunyi ma. Maka
huruf ini berbunyi ma. Okey, terusnya murid merujuk kepada huruf yang nombor 2, ya. Nombor yang di tengah ini tidak dirujuk kerana dia tidak ada baris. Okey, murid akan rujuk pada huruf yang berbaris. Okey, seperti huruf ini, ya. Mereka seperti keadaan tadi, situasi tadi akan mencari kumpulan huruf dan lihat pada kedudukan huruf tersebut. Okey, merujuk kepada kotak nombor 1, kumpulan nombor 1 dan kotak akhir iaitu bentuk ini, dan padankan kepada huruf hijaiyah iaitu lam, berbunyi lam, dan seterusnya kepada rumi L, dan seterusnya kepada baris iaitu bentuk ini merupakan baris ataupun sifir nombor 6 iaitu berbunyi un. N-U-N sama dengan lun. Maka bunyi huruf ini adalah lun. Okey. Kita lihat pula kepada beberapa contoh di lampiran, ya, yang kita gunakan modul ITSCON. Okey, ya. Ini modul ITSCON, ya. Okey, sini adalah kita lihat contoh modul 2, ya. Modul 2 iaitu baris huruf yang bersambung. Okey, ya. Bentuk huruf yang sudah bersambung bentuknya A, I, U iaitu menggunakan sifir 1 hingga 3. Okey, kita lihat kepada, ya. Biasanya apabila murid sudah kuasai, kita bagi contoh, murid membaca ni, kita akan terus rujuk kepada pengukuhan murid, ya. Pengukuhan ada beberapa kalimat. Okey, namun sekiranya murid itu kita rasa dia cepat memahami, kita tidak perlu membaca semua perkataan yang ada di dalam modul 2 ini, ya. Okey, sebagai contoh kita ambil kalimah Zayana. Okey, ya, kita ambil kalimah ni. Okey, kita lihat pertama, huruf yang pertama Zai, maka dia akan mencari kotak, ya, kumpulan bertitik, ya. Okey, kumpulan bertitik, kemudian lihat ini berada di kotak awal. Cari. Okey, jumpa. Okey, jumpa ni, ya, warna kuning. Padankan dengan huruf rumi dan padankan dengan baris. ZA bunyinya za. Kemudian yang kedua, ya, huruf yang kedua. Ini biasa murid keliru sama ada ta dengan ya. Ya, banyak kekeliruan. Okey. Kemudian kita akan tanya, dia murid tidak akan tahu apakah huruf itu, tetapi dia tahu, kita sudah ajar sebelum ini yang apabila murid berjumpa dengan beberapa huruf, ya, Abu Zazat, iaitu ada beberapa huruf yang tidak boleh sambung selepasnya, ya, maka dia menjadi huruf itu menjadi anggap sebagai huruf yang awal, kedudukannya di awal. Ya, huruf yang tidak boleh sambung itu selepasnya. Kan kita sudah maklum ada beberapa huruf, 6, ya. Salah satunya Zai, ini tidak boleh sambung selepasnya, maka dia ini menjadi huruf yang di awal. Okey, maka di awal dia akan lihat, okey, bentuk dia ni macam ini, kemudian padankan, oh ini huruf ya, kemudian padankan dengan ruminya bersamaan dengan Y, dan padankan kepada barisnya bersamaan dengan baris atas. YA juga bunyinya ya, maka ini bunyinya ya. Dan akhir sekali huruf ini, iaitu huruf juga bertitik, kumpulan bertitik, dan dia berada di akhir. Maka terus rujuk kepada kotak warna merah. Okey, terus rujuk kepada kotak hijaiyah, huruf nun, dan terus rujuk kepada baris juga. Okey, ya. Okey. Dan padankan bunyi dia. Ini NA. Nah, za, ya, nah. Murid akan kita minta baca semula. Za, ya, nah. Okey. Ini adalah asas, ya, yang kita gunakan dalam celik modul ITSCON, ya, di sekolah saya yang kami gunakan untuk membantu murid-murid, khususnya murid-murid yang masih keliru dan belum menguasai huruf hijaiyah. Okey, namun sememangnya banyak model-model di luar sana yang boleh digunakan untuk membantu kaedah membaca dengan lebih cepat. Namun ini adalah salah satu inisiatif, ya, bahan yang ringkas buat masa ini yang dibina dengan 3 komponen, kumpulan 1, 2 dan 3 untuk membantu mempercepatkan murid membaca Iqra modul ITSCON dalam modul 1, 2, 3 dan 4, ya. Okey, untuk modul seterusnya dalam modul ITSCON kita
akan buat perkongsian pada sesi akan datang. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf Ain dekat sini. Mana huruf Ain? Mana huruf Ain? Mana huruf Ain? Okey, huruf Ain. Dah jumpa huruf Ain. Tengok pula Ain ni dia berbaris di mana? Atas. Berbaris di atas. Tengok dia berbaris di atas. Tengok bahagian baris ni. Baris. Tengok. Berbaris di atas. Baris di atas huruf apa? Huruf A. Okey. Kita tengok pula rumi dia. Rumi tadi. Ain dalam rumi dia huruf apa? Huruf A. A yang ada titik. Bila ada titik satu ke atas, dia bermaksud dekat sini kita sebut dekat hal tu. Berbaris di atas. Jadi double A, dua A. A bunyinya jadi ni bunyinya apa? Jadinya fa, yang ni huruf apa? Lam. Okey, cari huruf lam. Mana huruf lam? Mana huruf lam? Okey, lam. Tengok dia baris apa? Berbaris di atas. Tengok baris di atas. Baris di atas huruf apa? A. Dalam rumi lam huruf apa? L. A bunyinya? Jadinya ni bunyinya apa? Jadinya? Ni yang kat tekak ni. La. Fa. Kasyafa. Tapi kenapa ada garisnya, Ustazah? Ini kan garisnya dia punya sipir, baris sipirnya bunyinya. Untuk baris atas kan? Iya. Yakulu innaha bakharatun la farizun wala bik